Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka menerima surat amalan melalui tangan kiri, maka mereka penuh penyesalan, maka mereka merintih, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak ada guna harta aku, tidak ada guna pangkat kedudukan aku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Wa ba'du, insyaallah kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dihormati ahli jawatan kuasa masjid, kami mengundang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, Allah SWT masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita berada di bumi Allah SWT. Allah Ta'ala bagi masa dan tempoh untuk kita mencari redha Allah dengan kita melakukan ibadah, amal-amal soleh, insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan sambung ayat ke-30. Ayat ke-30 surah Al-Haqqah. Bermula ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khudhuhu faghulluh thummal jahima salluh ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Sadaqallahul azim. Sehingga ayat 32 sehingga ayat 37. Allah SWT berfirman ayat 30, Khudhuhu faghulluh. Khudhuhu faghulluh. Allah SWT mengarahkan kepada malaikat-malaikat yang menjaga neraka yang mana kita pun sudah mengetahui bilangan malaikat yang menjaga neraka itu yang dikenali sebagai Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah dikatakan sebagai ketua bagi malaikat-malaikat lain, dan juga disebut alaiha tis'ata ashar di dalam surah Al-Muddathir. Allah Ta'ala berfirman, di atasnya itu neraka ada 19 19
qila 19 ini 19 malakan, 19 malaikat. Dan dikatakan juga apa ni Soffan, 19 sof malaikat-malaikat. Jadi kita sudah lalui surah Al-Muddathir, bilangan malaikat tadi banyaknya, dan ada juga yang disebut yang menarik di dalam di dalam neraka itu ada 70,000 zimam. Ada 70,000 zimam. 70,000 zimam ini, zimam ni tali muka ataupun tali king yang orang pakai di kuda tu, maka dipakaikan kepada penduduk neraka. Satu zimam itu dia ada 70,000 zimam. Untuk satu zimam itu dipakaikan kepada seorang penduduk neraka dan akan ditarik oleh 70,000 malaikat untuk satu zimam. Mana betapa ramainya malaikat-malaikat yang berada di bawah penjagaan ataupun ketua-ketua malaikat yang katanya 19 ni sama ada 19 orang ataupun 19 sof. Wallahu a'lam. Maka tuan-tuan semua, Allah SWT arahkan malaikat, khudhuhu faghulluh. Wahai malaikat, Allah Ta'ala arahkan malaikat yang mana? Tak tahu malaikat mana. Dalam gambar-gambar malaikat ni Allah kata khudhuhu, kamu malaikat-malaikat, kamu ambil dia, kamu tangkaplah orang ini. Orang mana? Orang yang mana dihumban masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana cerita ini bermula daripada wa amma man utiya kitabahu bishimalihi. Adapun mereka yang mengambil surat amalan mereka itu diberi melalui tangan kiri. Mereka menerima surat amalan melalui tangan kiri, maka mereka penuh penyesalan. Maka mereka merintih, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak ada guna harta aku, tidak ada guna pangkat kedudukan aku. Ya laitaha kanatil qadiyah. Dia merintih juga, alangkah baiknya kalau kematian di dunia dahulu menjadi kematian pemutus, maknanya tak payah bangun lagi di akhirat ni, itu lebih baik. Maka Allah SWT sebut kepada malaikat, khudhuhu, maka kamu tangkaplah orang ini. Faghulluhu, wahai malaikat-malaikat, kemudian kamu ikat belenggu mereka. Faghulluhu, kemudian kamu ikat mereka, belenggukan mereka. Faghulluhu khudhuhu faghulluh. Kemudian malaikat-malaikat ini diarah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ambil mereka dan ikat mereka. Nah, ikat mereka ni disebut panjangnya ikatan itu faghulluh. Bagaimana Allah Ta'ala suruh malaikat ni faghulluhu, ay ijma'u yadaihi ila unuqihi. Kamu ijma'u yadaihi ila unuqihi, kamu himpunkan tangan-tangan mereka itu ke tengkuk mereka. Kena duduk gini, kena duduk gini. Ambil tangan mereka, letak di atas tengkuk mereka, lepas tu kamu ikat. Betapa seksanya tuan-tuan semua. Allah SWT suruh malaikat faghulluhu ijma'u yadaihi, kumpulkan kedua tangannya, ila unuqihi, kepada tengkuknya. Thummal jahim, kemudian kepada neraka jahim itu, kepada neraka yang an-nar al-muharriqah
api yang menyala-nyala ataupun api yang dinyalakan. Kemudian kepada neraka jahim tadi, salluhu adkhiluhu salluhu adkhiluhu, sebagaimana tuan-tuan semua, kasyati allati tusla, sebagaimana seekor kambing yang digolek. Kambing yang dibakar, kita tengok kambing yang dibakar. Tushwa ala nari marratan ba'da marratin, sebagaimana kita lihat kambing yang dibakar selepas balik nak suruh masuk daging. Maka Allah SWT suruh malaikat ini ikat penduduk neraka ini, ikat dan ikat pastikan balikkan mereka. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan semua, Allah SWT sebut thumma al-jahim salluh, masukkan mereka di dalam neraka. Thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Thumma fi silsilatin dhar'uha thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuh. Selain daripada itu, masukkanlah dia di dalam lingkaran rantai besi yang berukuran panjangnya 70 hasta dengan membelikkannya ke badannya. Jadi tuan-tuan semua, di sini di dalam syarah ni disebut sab'una dhira'a, panjangnya rantai itu Allah Subhanahu Wa Taala jadikan rantai itu panjangnya 70 hasta. 70 hasta ni bukan hasta manusia. Bukan hasta manusia kita ni pendek-pendek ni. Bukan. Bidhira'il malak, dengan satu hasta kiraan tangan malaikat. Allahu Akbar. Hadza qaul Ibnu Abbas. Ini pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas sepupu kepada Nabi, berpendapat yang dimaksudkan dengan hasta ni 70 dhira'an ni bidhira'il malak. Katanya Ibnu Abbas, satu hasta kiraannya sebanyak 70 hasta ni adalah hasta tangan malaikat. Fatudkhulu fi duburihi wa tukhraju min munkharihi. Dimasukkan rantai ini, dibelik rantai ini, masuknya melalui dubur, masuk melalui dubur dan keluar ikut hidung. Allah, betapa seksanya 70 hasta tangan malaikat ini. Waqila 70 dhira'an, dan dikatakan lagi oleh para alim ulama bahawasanya 70 dhira' ini, kullu dhira'in 70 ba'an wa kullu ba'in ab'adu ma baina Makkah wal Kufah. Maka setiap satu hasta itu kullu dhira'in 70 ba'an, yang dimaksudkan dengan satu hasta tadi yang dikatakan 70 hasta, satu hasta itu adalah 70 depah. Yang dikatakan zirak ni, yang zirak kita kata hasta-hasta tu, satu zirak tu ialah 70 ba'an, 70 hasta. 70 hasta tu 70 depah. Yang dikatakan satu zirak tu bukan satu zirak ni, satu zirak satu hasta ni tak, tetapi yang dimaksudkan dengan satu zirak, Allah Ta'ala jadikan 70 zirak. Satu zirak itu 70 depah. Setiap kullu ba'in, setiap satu depa itu yang dikatakan 70 depa tadi untuk satu zirak. Satu depa tadi kullu ba', satu ba' tadi, ba' yang kita katakan depa tadi, satu ba' itu ba' ab'adu ma baina al-Makkah wal Kufah, jaraknya lebih jauh daripada start daripada Mekah sampai ke Kufah. Satu ba', satu zirak 70 ba'. Satu ba'
lebih jauh daripada start daripada Mekah sampai ke Kufah. Itu jaraknya. Itu baru satu rantai, dan rantai ini disebut tadi dimasukkan ke dalam tubuh, keluar ke hidung. Na'udzubillah min dzalik. Betapa dahsyatnya, seksanya. Sebab itulah bila Allah Ta'ala sebut, Allah ini syadudil iqab. Bila Allah Ta'ala mengazab, bersangatan. Bila Allah bagi kasih sayang, bersangatan kasih sayang. Allahu Akbar. Bal huwa, ada juga disebut yang dikatakan apa ni, qila laisal muradu bil adadi haqiqah bal huwa kinayah an azamiha wa tuliha. Yang dimasukkan 70 hasta tadi, nak cerita 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta, 70 hasta tadi, bermaksud ini kinayah. Ini dia panggil kinayah. Kinayah ni maksudnya kata simbolik, nak menunjukkan betapa besar dan betapa panjangnya rantai ini. Ada yang disebutkan begitu. Qala Ka'ab bin al-Ahbar, katanya Ka'ab kata, lau jumi'a hadidud dunya ma wuzina halaqah minha ajarana Allah minha wa asyara subhanahu wa ta'ala ila dhayqiha ala ma tuhitu bihi min burnati bitafsiri bis salaki faqala faslukuhu ay adkhiluhu bihaythu yakunu ka'annahu as-salak alladhi yadkhulu fi thiqabil khuzri. Baik, kita ambil ni. Katanya Ka'ab kata, lau jumi'a hadidud dunya, kalau dikumpulkan besi-besi untuk dijadikan timbangan untuk satu rantai ini. Besi-besi ni ambil atas muka dunia. Kan di dalam dunia ni, dalam bumi ni, Allah Ta'ala buat banyak biji besi. Dia ambilkan besi, semua besi lori, besi buat rumah, besi tu apa, semua besi yang ada atas muka dunia ini, kalau nak dibandingkan dengan satu rantai ini, maka tak boleh lagi, tak padai lagi, tak cukup untuk nak buat satu rantai ini. Betapa besarnya, betapa banyaknya besi ini. Ajaranallahu minha, semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada azab ini. Allahu Akbar. Jadi yang kita dengar tadi ayatnya, summa fi silsilatin zar'uha 70 dhira'an fasluku. Kemudian katanya Allah Ta'ala, kemudian kamu masukkan dia ke dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta. Yang kita tahu dah 70 hasta tadi panjang mana? Panjang mana? 70 hasta. Yang ni bila kita lihat kepada tafsiran tadi, maka kita fahamlah 70 hasta ni bukan 70 hasta tangan manusia, tetapi tangan malaikat. Yang mana 70 hasta ini, satu hasta itu satu zirak ialah 70 ba'. 70 ba'. Satu ba' itu lebih jauh daripada start daripada Mekah sampai ke Kufah. Jauhnya. Maka diikat, dibelenggu mereka ini dengan rantai-rantai besi di dalam neraka. Kenapa? Maka Allah SWT, setelah Allah SWT suruh malaikat ikat mereka dan dilontar masuk dalam neraka Allah SWT, maka Allah SWT hebahkan. Sebab apa mereka ini diseksa di khalayak ramai. Di dalam neraka tu mereka diseksa depan-depan manusia lain. Di dalam neraka itu, dalam neraka ni dia banyak seksa-seksa berbagai-bagai.
innahu kana la yu'minu billahil azim. Sebab dia Allah Ta'ala bagi seksa yang betapa dahsyatnya ini, sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar. Dia tidak beriman pada Allah. Inilah pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bila tidak beriman, hati dia kosong. Hati dia tu kosong. Tak ada iman tu kosong. Bila kosong, maka wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia juga tidak menggalakkan dirinya dan diri orang lain memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Dia tak anjurkan diri dia dan diri orang lain, tidak menggalakkan supaya pakat tolong orang miskin, bagi makanan, bagi bantuan kepada orang miskin. Jadi kita nak kena ingat, kita yang berada ini, kita kena menyantuni orang-orang miskin. Ini amaran daripada Allah SWT. Yang pertama, sebab di atas muka dunia dulu salahnya tidak beriman pada Allah. Yang keduanya, sebab apa? Sebab ketika di atas muka dunia dulu Allah SWT beri kepada mereka nikmat-nikmat yang lebih daripada orang lain, tetapi mereka tidak bantu, sama ada dalam bentuk zakatnya, sama ada dalam bentuk sedekahnya, tidak bantu orang-orang miskin. Dan juga Allah SWT berfirman, falaysa lahul yawma hahuna hamim. Maka pada hari ini, bila hari ini, hari akhirat, ketika berada dalam neraka ni, maka pada hari ini tidak ada baginya di sini seorang pun dari kaum kerabat serta sahabat handai yang dapat menolong dia. Tak ada penolong. Sahabat-sahabat yang ada bersamanya atas muka dunia dulu, dengan sahabatnya ramai, dengan kawannya ramai, di kiri kanan ada bodyguard, ada kawan, hello mari selalu, keluar arahan boleh jalan selalu. Masa ketika atas muka dunia dulu. Tetapi pada hari ini falaysa lahul yawma hahuna hamimun. Tidak ada bagi mereka penolong, kaum kerabat tidak ada, sahabat handai tidak ada, hanya seorang diri saja. Ya Allah akbar, na'udzubillahi min dzalik. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya melainkan dari air danur. Air danur ni ialah air yang mana keluar daripada penduduk neraka Jahannam, iaitu nanah dan juga darah-darah, yang mana bila mana kita bakar ayam, kita bakar ikan, kita bakar daging, keluar air daripada daging tu. Air daripada daging tu keluar titik titik. Bila mana titik tadi mengalir air yang keluar daripada badan manusia yang dibakar, maka air inilah sebagai minuman kepada penduduk neraka ini. Allahu akbar. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan baginya melainkan dari air danau. Ghislin, air danau, air yang keluar daripada tubuh badan manusia yang dibakar di dalam neraka, iaitu penduduk neraka. La ya'kuluhu illa al-khati'un, yang mana Allah SWT berfirman yang tidak memakannya ghislin tadi melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah, iaitu pendosa-pendosa. Mereka yang duduk dalam neraka ini Allah SWT beri kepada mereka ghislin, iaitu air danau yang keluar daripada badan-badan ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Seterusnya kita sambung kepada ayat yang ke-38 sehingga 52, insya-Allah kalau sempat kita habiskan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wa la biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun. Tanzilun min rabbil alamin. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-38, Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Allah SWT bersumpah. Ni cerita seterusnya setelah habis cerita berkaitan dengan azab-azab yang disediakan bagi penduduk, kita panggil penduduk neraka, yang dikenali sebagai ashabus shimal, mereka yang menerima surat amalan melalui tangan kiri. Dah habis dah cerita, maka Allah Ta'ala bersumpah, maka aku bersumpah dengan segala yang nyata yang kamu melihat. Allah Ta'ala bersumpah dengan hak benda hak kita nampak depan mata kita, langit, bumi, pokok, matahari, bintang, semua hak kita nampak ni depan kita ni, manusia, semua makhluk-makhluk ni. Allah Ta'ala bersumpah bima tubsirun, dengan apa yang kamu boleh melihat manusia, wa ma la tubsirun, dan Allah Ta'ala bersumpah dengan suatu benda yang manusia tak boleh nampak. Depan mata kita ni kita tak nampak benda-benda yang gaib. Apa dia? Malaikat, syurga, neraka, apa semua ni. Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk yang kita nampak, yang Allah Ta'ala bagi kita nampak sekarang ni, ataupun yang kita tak nampak. Betapa banyaknya makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bersumpah dengan makhluk-makhluk ni. Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan benda makhluk yang kita nampak, yang kamu nampak manusia dan kamu tak nampak? Besar ni cerita yang Allah Ta'ala SWT nak cerita ni perkara yang besar, sehingga Allah Ta'ala bersumpah bukan setakat makhluk yang kita nampak, bahkan tak nampak. Allah Ta'ala sumpah semua makhluk-makhluk. Apa Allah Ta'ala nak cerita? Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Nak ceritanya innahu, bahawasanya Al-Quran ni, Al-Quran ni kita duduk baca, kita duduk mengaji ni, yang kita duduk tadabbur ni, Al-Quran ni, Al-Quran ini, innahu, sesungguhnya ia Al-Quran, laqawlu rasulin karim, merupakan wahyu dari kami, wahyu dari kami yang disampaikan oleh Rasul yang mulia.
Allah Taala kata Quran ni daripada Allah. Allah hantar kepada rasulnya, utusannya yang mulia karim. Karim ni sifat bagi rasul. Allah Taala perakui rasul dia ni yang Allah Taala utus ni seorang yang mulia. Yang mulia. Kalau tak mulia tak boleh jadi rasul. Semestinya rasul ini Allah Taala hantar seorang yang mulia. Lelaki mulia, tu makna rasul. Lelaki mulia pilihan Allah, diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada orang lain. Dia terima wahyu, Allah Ta'ala beri kepada dia wahyu. Dia ni siapa? Lelaki, tak ada perempuan. Lelaki ni lelaki apa? Rasulin karim, lelaki yang mulia. Siapa pilih? Pilihan Allah. Diberi wahyu untuk diri dia sendiri, untuk dia beramal, dan mesti dia sampaikan kepada umat dia. Ni rasul. Maka Allah Ta'ala perakui bahawasanya Quran ni bukan rasul buat, tetapi rasul tu terima. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun. Dan Allah Ta'ala muliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasul lain. Maka rasul-rasul lain menerima apa ni, kitab-kitab samawi, kitab-kitab daripada langit yang Allah Ta'ala turunkan. Kalau Nabi Muhammad Al-Quran, maka Allah SWT sebut wa ma huwa biqauli sya'ir, dan tiadalah ia siapa? Ia rasul tadi. Nabi Muhammad tu dia bukan seorang yang penyair. Syair ni penyair, yang mana ramai di antara masyarakat Arab ni, Quraisy ni, dia mengatakan Muhammad ni tukar syair. Nabi Muhammad ni bukan tukar syair. Tukar syair ni dia pandai reka ayat. Dia kena mengaji, nak susun ayat tu, tata bahasa dia kena mengaji. Nabi Muhammad dia tak mengaji, dia tak mengaji sekolah. Dan Nabi Muhammad ni sengaja Allah Ta'ala buat Nabi Muhammad ni seorang al-ummi. Al-ummi ini makna gelaran bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. Bagaimana seorang yang tidak pandai membaca nak buat syair? Dia kena syair ni, dia kena mengaji sekolah. Kena mengaji, nak susun ayat. Orang mengaji pun bukan calak-calak nak buat syair ni. Baik payah. Kalau malah pahit nak buat syair lagu mana, syair ni dia kena pandai, otak kena ligat, pengamatan dia kena lebih, baru dia boleh buat syair. Tiba-tiba bila Nabi baca Quran, orang Arab kata Muhammad ni tukar syair ni. Bukan tukar syair. Allah Ta'ala bersihkan tohmahan, fitnah yang dilontar kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala kata wa ma huwa biqauli syair. Muhammad ni, rasul ini, dia bukan seorang tukar syair. Qalilan ma tu'minun. Tetapi alangkah sayangnya, amat sedikit kamu beriman. Di kalangan kamu ni tak ramai beriman kepada Muhammad, ramai yang tidak beriman. Jadi qalilan ma tu'minun, sedikit sahaja yang beriman. Pada mereka awal Nabi Muhammad berdakwah, siapa dia ikut Nabi Muhammad? Orang-orang susah, orang-orang kaya berapa kerak je. Pembesar-pembesar siapa dia ikut Nabi Muhammad? Jadi hok pembesar-pembesar lagi, ramai lagi pembesar ni tak ikut. Hok menteri-menteri tu, pembesar hari ni kita panggil menteri lah, pembesar ni, tak ikut Muhammad. Mereka kata tuduh Muhammad ini, Nabi Muhammad ni syair, tukar syair. Allah kata dak, wala biqauli kahin. Dan Nabi Muhammad ni dia ni ialah bukan kahin. Kahin ni makna tukar tilik. Tukar tilik, bukan tukar tilik. Muhammad ni bukan tukar tilik. Wala biqauli kahin, ni bukan kata-kata Quran ni, bukan kata-kata seorang tukar tilik. Sebab mereka kata ni tukar sihir, tukar tilik.
Ni jenis Tok Bromo ni, jenis apa ni, dia panggil apa, pukau ni. Ni ayat-ayat pukau ni. Quran, bila dia baca Quran ni ayat pukau ni, ayat Tok Bromo ni. Nabi Muhammad bukan kahin. Allah Ta'ala kata wala biqauli kahin. Quran ni bukan ayat seorang yang penyihir ataupun tukar tilik sebagaimana yang kamu katakan. Tetapi sayangnya qalilan ma tadhakkarun, tetapi sayangnya amatlah sedikit kamu mengambil peringatan. Tak ramai yang mengambil peringatan dengan Quran. Sedangkan Quran ni, kalau kita ikut dia, kalau kita ikut jaya yakin dengan apa yang disampaikan, kita akan jadi orang yang baik. Nah, banyak Quran cerita segala-galanya Quran ini. Dan disyarah lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghurai kepada Quran tadi. Ada yang ada dalam Quran dihuraikan, yang tidak ada dalam Quran dipanjangkan pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sumber kita ahli sunnah wal jamaah Quran, hadis. Ijma' kata sepakat ulama. Majoriti ulama kata macam mana? Sepakat ulama, kita kena ambil ijma' ulama. Bila ulama mengeluarkan fatwa, pendapat, maka kita kena guna pakai qiyas. Qiyas ni suatu yang tidak ada di dalam Al-Quran hukumnya, dalam hadis. Ijma' dan juga qiyas. Qiyas ni maksudnya contoh dadah tidak sebut dalam Quran. Dadah tak sebut dalam Quran. Syabu tidak disebut dalam Quran. Air tuak tidak sebut dalam Quran. Tapi tuak masih, bukan tuak ni, tuak masih. Yang memabukkan itu. Alkohol. Alkohol tu kita kata arak. Tapi hari ni nama dia alkohol. Bia tu khamr. Tapi nak ayatnya benda-benda yang memabukkan, yang selain daripada yang disebut dalam Quran tidak ada, maka dikias dengan khamru, arak yang memabukkan. Kenapa dia tadi diharamkan? Kerana dia mabuk. Jadi kias tu dia panggil ilmu kias. Maka tuan-tuan semua, Allah SWT menafikan yang manusia yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala, yang melontar kepada Nabi Muhammad ni seorang kahin. Maka Allah Ta'ala kata tidak, bukan perkataan seorang yang kahin, iaitu seorang yang mana tukar tilik, tidak. Tukar sihir pun tidak. Tetapi ramai yang tidak mengambil peringatan daripada Al-Quranul Karim. Maka Allah Ta'ala sebut Quran ini ialah tanzilun min rabbil alamin. Quran ini ialah diturunkan Quran ini daripada Allah Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Quran. Sebab itulah tuan-tuan semua, bila kita baca Quran, hati kita akan tenang. Marilah ayat mana pun, hati kita akan tenang bila baca Quran. Bila kita bersama Quran, kita akan rasa tenang. Kalau contoh, orang tak boleh tidur, baca Quran, mana ayat mana kita nak baca? Banyak-banyak ayat ni. Maka di antaranya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baca, ulik dengan ayat ni. Anak-anak yang tak boleh nak tidur, tak boleh tidur, beronah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita tak boleh, tak jenera malam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ulah akhir sekali jenera. Ini di antaranya ayat Quran ni. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Tidak kami turunkan Quran kecuali ianya sebagai syifa, penyembuh, dan membawa rahmat bagi sekalian alam, bagi orang mukmin. Wa syifaa'un lima fis sudur. Bila baca Quran, dia jadi ubat bagi hati. Ubat bagi hati kita. Sebab tu orang baca Quran ni, Allah SWT jadikan dia ni bersama para malaikat. Malaikat akan sentiasa bersama dia. Orang baca Quran banyak. Nak boleh ingat satu-satu ayat tu, Allah Akbar. Sebab tu Allah Ta'ala kasih kepada orang baca Quran. Tambah-tambah orang ni hafal pula.
nak boleh hafal, nak boleh keingat sosok. Allah Akbar. Kita tengok, kita tengok sendiri anak-anak kita, anak-anak kita yang mana berada di sekolah tahfiz tu, kita tengok dia duk angguk-angguk, nak boleh ingat semuka tu, lagu mana dia ulang. Kita tengok macam tak khabar tu, dega, perih otak. Tak ada fikir moga lain. Makan jaga, minum jaga, tidur jaga cara tidur. Kalau amba ingat dulu kalau ni di Pakistan lah, kalau budak-budak kita dia tak buat, dia orang luar ni dia ra'i lah. Kalau budak-budak dia tak tidur qailulah tu, dia katak, dia suruh tidur tu. Kalau dalam masjid, kalau kelas, contoh ni kelas ni ni suruh tidur tu, sebagai tidur. Lepas tu ustaz dia duk tengok, tak tidur tak kacau banyak, jagi kau kata mu tak suruh tidur kau, mu nak tidur kamu kena duduk situ, kekau situ lah. Tak boleh gerak duduk situ sehingga waktu gerak untuk sembahyang zuhur. Kalau dia main, dia tak gerak malam tu, tadi dia tak tidur. Sebab itulah ustaz dia bagi dia kena tidur waktu qailulah sebelum daripada sembahyang zuhur. Sebelum zuhur tu dia bagi masa untuk tidur, dan ada lebih kurang pukul 12 suku, 12 setengah dia suruh tidur tu, sehingga tidur tak lama, setengah jam gitu ya. Biar jenera luk, dia jenera juga, dia raih, duduk perah otak ni. Start daripada lepas subuh tadi, sebelum subuh lagi dia perah dah. Keruk. Berhenti makan sekejap, sambung lagi keruk. 12.30, 12 suku, pukul 12, berhenti. Tidur ni sebab apa tidur ni? Qailulah ni sebab malam ni mu nak ngapa pula ni? Hafalan baru lepas mengarik ni. Nak ngapa pula? Maka mung kena tidur, rehat otak kamu. Itulah orang panggil kelebihan kita tidur qailulah. Bila malam tu kita akan gagah. Maka bagi orang yang hafal Quran, kalau dia tak tidur qailulah, malam dia berat. Dia nak hafal hak baru ni tak berapa nak masuk, tak berapa nak lekat, tak berapa nak boleh pergi, tak tahan. Tapi bila dia tidur sekejap qailulah, walaupun sekejap, senggut tak apa dah, senggut seminit dua pun tak apa dah. Allah Ta'ala bagi kekuatan tu, hikmah tidur qailulah. Kita tengok Masya Allah, nak boleh ingat satu baris, satu surah, satu muka surat, satu helai, satu juzuk, nak boleh kau jaga. Ngapa dah nak boleh kau jaga pula tu. Kadang-kadang kita kata hebatnya 8 bulan habis 30 juzuk. Ada 8 bulan dia hafal ni habis. Ada yang setahun 30 juzuk habis. Tapi nak ulang balik, nak ingat apa boleh, keruk nak jaga tu. Jaga pula nenginya. Tu bahaya. Maka betul lah Allah Ta'ala kasih kepada orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran. Allah Ta'ala amat-amat mengasihi, menyayangi. Sebab apa? Sebab hafal kalimah ayat-ayat Allah, bukan ayat-ayat Nabi, ayat Allah sendiri. Allah Ta'ala sebut apa? Tanzilun min Rabbil Alamin. Quran ni ialah Allah SWT bawa turun. Allah Ta'ala hantar siapa? Min Rabbil Alamin. Allah Ta'ala sendiri yang hantar. Tanzilun diturunkan dari Allah. Tanzilun min Rabbil Alamin. Tanzilun min Rabbil Alamin, diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. Allah Akbar. Maka tuan-tuan semua, semasa kita di atas muka dunia, baki umur kita ni, banyaklah kita baca Quran. Kiliklah Quran, sayanglah Quran, peluklah Quran, bacalah Quran, belajarlah Quran, mengajilah Quran, fahamlah Quran. InsyaAllah kita akan rasa mujurnya. Tapi kalau kita tak pegang Quran, tak baca Quran, tak mengaji Quran, tak sayang Quran, tak peluk Quran, tak pegang Quran, maka kita akan menyesal akhirat esok baru nak pegang Quran. Tidak ada masa dah, Allah Ta'ala tak bagi dah. Maka inilah masa sakit baki kita, umur kita kena pulun Quran, insyaAllah. Hamba ingat ayah hamba
Selepas pada dia habis pecing dia duk galau keluar Allah. Lepas tu dia kata tak apalah, keluar Allah ni abah nak selu sikit keluar Allah, abah nak galau Quran. Jadi galau Quran ni dia galau 3 hari khotam. Jadi 3 hari khotam ni makna satu hari dia ambil 10 juzuk. 10 juzuk dia baca 10 juzuk. Dan selepas dia meninggal, ambo tengok dalam Quran dia tanda tarikh 700 kali lebih dia boleh ambil. Tu setelah dia duduk dia kurang sikit keluar Allah. Kalau keluar Allah dia baca, kalau satu hari ambil tak banyak, kadang-kadang dia ambil 2,000, kadang-kadang dia ambil 3,000, kadang-kadang dia ambil 5,000, kadang-kadang dia ambil 6,000, gitu. Jadi dia kurang sikit keluar Allah tu, dia pulung Quran. Jadi dia kata sakit baki umur abah yang berbaki ni, abah nak jadi ahli Quran yang mana aku panggil umur Allah Ta'ala bagi ni belai-belai dialisis 17 tahun. Itulah hari yang dia dialisis, dia letih. Tetapi bila hari yang esok tu dia segar situ dia pulung. Jadi dia buat 3 hari khatam. Jadi kita ni rasa kita segar bugar ni tak boleh buat, rasa malu. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan semua, kita ambil peluang duduk atas muka dunia, maka kita ambil lah sebaik-baik bacaan kita, sebaik-baik kita boleh buat atas muka dunia ni. Yang terbaik sekali ialah kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, tadabbur Al-Quran, insya-Allah. Jadilah orang yang terbaik, insya-Allah. Jadi orang yang tidak lepaskan peluang yang terbaik, keemasan Allah Ta'ala bagi kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan semua, kita akan sambung lagi ayat yang ke-44 nanti, insya-Allah esok. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kita berhenti dulu setakat tu, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.